Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 5 iaitu daya dan tekanan. Okey. 5.1 Tekanan dalam pendalih. Dalam bab ini kita akan membincangkan tentang konsep tekanan dalam bendalih dalam suatu sistem yang tertutup. Dan yang kedua, komunikasi mengenai aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Tekanan dalam bendalih. Sistem tertutup merupakan suatu sistem fizikal di mana jirim seperti bendalih tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tertutup tersebut. Okey, contoh botol air mineral. Okey, botol air mineral kalau kita tutup dia ketat-ketat, udara tak boleh masuk. Okey, ini menunjukkan bahawa dia adalah sistem tertutup. Okey, apa lagi contoh lain? Okey, contoh lain macam tin Rexac, botol minyak wangi. Yang jenis spray-spray tu kan. Yang tu pun kita panggil sistem tertutup. Okey, cuba tengok gambar rajah ni. Gambar rajah ni menunjukkan penyebaran tekanan secara seragam pada air di dalam botol plastik bertutup. Sebab itulah air dalam botol plastik tu elok je bentuk dia. Sebab apa? Sebab tekanan yang berada dalam botol tu tekanan dia tekanan seragam. Okey, A. Tiada tekanan tambahan dikenakan ke atas air. Jadi apa yang berlaku? Air dari lubang paling bawah terpancut paling jauh berbanding dengan air dari lubang di bahagian atas disebabkan oleh tekanan air. Jadi kalau kita tutup, air kat sini ni dia akan mengalir. Yang paling bawah, okey, paling bawah, air dia akan pergi paling jauh. Okey, paling atas, air dia akan pergi paling dekat. Maksudnya jatuh bawah tu je. Dia tak pergi terpancut dengan jauh. Okey, gambar rajah B pula, tekanan tambahan dikenakan ke atas air. Okey, sekarang ni kita ada botol air dan botol air ni awak, kita picit dia. Awak picit dia, tekan dia. Okey, kita picit dia. Jadi apa berlaku? Jika daya dikenakan ke atas permukaan air dengan memampatkan botol plastik bertutup, air daripada setiap lubang akan terpancut lebih jauh dengan jarak tambahan yang sama. Maksudnya, dia ada tiga lubang kat sini. Okey, X, Y dan Z. Okey. So, bila kita picit je, kadar air tu akan memancut tu, dia akan jadi jauh. Okey, kalaulah yang X ni bertambah, jarak dia bertambah sebanyak 5 cm, Y pun akan bertambah 5 cm dan Z pun akan bertambah 5 cm. Maksud dia, jarak dia tu akan jadi jarak yang sekata. Tambahan dia tu, tambahan nilai dia memancut tu. Okey, jadi fenomena yang berlaku pada gambar rajah B tadi tu, yang bila kita kenakan daya, yang kita picit tu bermaksud kita kenakan daya. Okey, disebabkan oleh penyebaran tekanan yang dikenakan ke atas bendalih secara seragam pada keseluruhan bendalih dan ke semua arah dalam sistem tertutup. Okey, contohlah macam botol Rexac. Kalau kita tekan perlahan, okey, gas tu, cecair dalam botol tu akan keluar perlahan. Tapi kalau kita bagi daya yang kuat, tekan kuat sikit, dia akan pergi lebih jauh. Okey, konsep dia adalah berkenaan dengan prinsip Pascal. Okey, kita pergi kepada prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal menyatakan tekanan yang dikenakan ke atas suatu cecair dalam bekas yang bertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah. Okey, bermaksud seragam. Seragam ni apa dia? Sama dalam semua arah. Prinsip Pascal hanya
akan berlaku jika suatu cecair berada dalam bekas yang bertutup. Kalau bekas tu terbuka, dia bukan prinsip Pascal. Kalau bekas tu tertutup, barulah dia mengalami prinsip Pascal. Okey, tekanan ialah suatu daya yang bertindak ke atas setiap unit luas. Jadi bila kita bagi tekanan tu, dia mestilah benda tu dia dalam satu isi padu, dia ada luas tertentu. Dia ada luas yang tertentu. Contoh botol spray. Botol spray tu ada botol besar, ada botol kecil. Botol besar biasanya kita memerlukan tekanan yang lebih kuat. Kita kena tekan kuat sikit, barulah cecair tu boleh senang keluar. Tapi kalau botol yang kecil, kita tekan sikit je pun dia dah keluar. Okey, tekanan yang bertindak ke atas cecair dalam bekas tertutup adalah sama pada semua arah. Jadi contohnya adalah operasi sistem hidrolik. Okey, jadi kita akan tengok seterusnya apa itu operasi sistem hidrolik. Operasi sistem hidrolik dia ada 4 prinsip. Okey, 4 prinsip. Prinsip yang pertama, cecair tidak mempunyai bentuk yang tetap, iaitu sifat keadaan jirim berkeadaan cair. Awak dah belajar dah sains daripada sekolah rendah lagi. Kita tahu cecair ni dia tak ada bentuk tetap. Awak letak dia dalam bekas bulat, nampaklah cecair tu bentuk bulat. Letak dalam bekas 4 segi, dia jadi bentuk 4 segi. Okey, prinsip yang kedua. Cecair tidak boleh dimampatkan, iaitu sifat keadaan jirim berkeadaan cecair. Kita dah belajar dah. Okey, cecair air dia tidak boleh dimampatkan. Dia bukan macam gas. Kalau gas dia boleh dimampatkan. Pepejar pun sama, dia tak boleh dimampatkan. Tapi kalau cecair dia pun tidak boleh dimampatkan. Okey, prinsip sistem hidrolik yang ketiga. Tekanan dipindahkan secara seragam ke semua arah. Yang ni berdasarkan prinsip Pascal. Dan yang keempat, operasi sistem hidrolik ni mampu membuat kerja-kerja berat seperti menghasilkan daya output yang besar untuk mengangkat beban yang berat. Nak angkat beban yang berat ni dia guna sistem hidrolik. Pernah dengar tak perkataan sistem hidrolik? Konsep operasi sistem hidrolik ni, kita tengok sistem hidrolik terdiri daripada 2 silinder beromboh. 2 silinder beromboh dengan luas permukaan yang berlainan. Ni kita panggil omboh ni. Yang merah-merah ni, yang ni kita panggil omboh. Okey, dia mesti saiz dia berbeza. Satu mesti kecil, satu lagi besar. Cecair yang biasa digunakan adalah air dan minyak. Mana ni kat sini? Yang dalam ni. Ni semua ni. Ini adalah kita boleh isi sama ada air atau minyak. Sebab itulah macam dalam brek kereta kita ada minyak brek. Kan kita guna minyak. Okey. Tekanan pada omboh kecil sama dengan tekanan disebarkan secara seragam pada minyak. Tekan pada F1 ni, tekan pada sini. Okey, dia akan menghasilkan tekanan yang sama pada permukaan minyak ni. Akan tekan, maka apa dia? Tekanan pada omboh besar pun akan samalah dengan tekanan pada omboh kecil. Awak tekan kat sini 10 Newton, kat sini pun akan bergerak sebanyak 10 Newton. Daya input bahagi dengan luas omboh input sama dengan daya input bahagi dengan luas omboh output. Okey. Tekanan input sama dengan tekanan output. Apa yang kita bagi dekat sini samalah yang akan terhasil dekat sini. Tekan sini, naik belah sini. Tekan pada F1, naik pada belah F2. Okey, seterusnya aplikasi prinsip Pascal dalam
kehidupan harian. Dalam kehidupan harian kita ni banyak sangat alat-alat yang menggunakan prinsip Pascal. Okey, F1 sama dengan F2. Okey, kita tengok ni kaki dekat pedal. Sistem brake kereta. Yang ni biasa tak pergi hospital nak cabut gigi, sakit gigi, duduk atas kursi ni. Awak duduk je, sat gigi, tiba-tiba air ternaik dengan sendiri kan. Bila dah siap, okey turun dengan sendiri. Okey, siapa yang pernah pergi kedai-kedai tayar biasanya? Kedai-kedai bengkel kereta, alat ni berlambak. Okey, ada banyak kat kedai bengkel kereta. Okey, iaitu jack hidrolik. Yang ni kursi rawatan gigi. Yang ni gambar ni adalah sistem brake kereta. Okey, aplikasi pertama yang kita akan bincangkan adalah sistem jack hidrolik. Pernah dengar tak jack kan? Jack. Alat merah ni contoh. Ni jack hidrolik. Biasa kalau besar-besar ni jack lori kan. Jack hidrolik digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Okey, beban yang berat dengan menggunakan daya yang kecil. Pada rajah ni, daya dia kita tekan kat sini ni taklah kuat mana. Tapi hasilnya dia boleh mengangkat sebuah kereta naik. Jack hidrolik digunakan untuk mengangkat kereta di bengkel, membaiki kereta. Menukar tayar kereta bocor. Kat rumah biasanya kalau ada kereta, adalah jack pada sesebuah kereta. Kalau kita beli kereta automatik, ejen kereta tu akan bekalkan dah siap-siap jack kereta dalam bonet kereta, dalam boot kereta. Okey, dan memindahkan barangan dari satu tempat ke satu tempat. Pun kita guna jack hidrolik. Okey, seterusnya brake kereta, brake hidrolik. Pernah tak awak naik kereta, tiba-tiba kereta tu berhenti. Ada apa-apa kecemasan, kita tekan brake, terus kereta berhenti. Nampak kanak-kanak melintas jalan, automatik kita pun memperlahankan kenderaan. So, bagaimana keadaan ni boleh berlaku awak? Okey, kita tengok. Dalam brake hidrolik, tekanan dipindahkan melalui cecair pada dari pedal brake ke roda kereta apabila pedal brake ditekan. Okey, dekat sebuah kereta tu, dalam sebuah kereta tu ada dua jenis brake. Okey, brake piring, orang panggil brake disc pada roda hadapan. Kalau kat tayar motor pun boleh nampak dia macam piring. Dia macam piring besi tu pada tayar hadapan, dan brake drum. Okey, pada roda belakang. Okey, brake disc macam mana bentuk dia? Okey, brake disc bentuk dia macam ni. Dia macam piring. Okey, brake piring. Yang ni kita panggil brake drum. Apabila pedal brake ditekan, omboh kecil pada roda depan ditolak supaya bersentuhan dengan dua piring keluli. Omboh dia ni dia akan tolak sentuh dekat piring. Mana omboh dia awak? Okey, omboh dia. Okey, yang ni omboh. Tu omboh. Okey, bila kita tekan kat sini, benda ni cecair dalam ni. Cecair dalam brake ni. Sebab itulah dalam kereta tu, dalam motor ke, dia kena ada minyak brake. Dia akan tekan omboh ni akan menghimpit. Akan pegang, akan kepit dia punya pad brake. Jadi, tindakan ini seterusnya menghasilkan daya geseran antara kasut brake dengan piring keluli. Dan pergerakan kereta boleh diperlahankan. Okey, tambahan pula, omboh kecil pada roda belakang juga tertolak apabila brake ditekan. Benda ni berlaku serentak. Awak tekan aja automatik brake depan dan brake belakang omboh tu akan tertolak. Jadi dia akan menghimpit. Okey, omboh itu seterusnya menolak sepasang kasut brake, braket dia tu, supaya bersentuh dengan brake drum pada roda belakang. Dia panggil brake pad tu kan.
Tindakan ini seterusnya dapat menghasilkan daya geseran. Dia bergeser antara kasut brake dengan brake drum dan boleh memperlahankan kereta. Begitulah prinsip kerja brake kereta yang menggunakan sistem brake hidrolik. Sebab itulah bila kita ada kereta, pastikan minyak brake kena cek sentiasa. Kena cek sentiasa minyak brake. Okey, kalau ada bocor ke apa ke, brake tak boleh berfungsi. Kemudian pad brake ni. Ni yang kita kata apa dia? Dia punya pad dia bahagian yang dia menghimpit tu. Bahagian himpit brake tu, kalau awak tak tukar dia punya pad dia tu, menyebabkan dia haus. Kan? Sebab bila dia bergeser, bentuk akan haus. Lama-lama brake kita jadi tak makan. So, kena sentiasalah. Sebab itulah pentingnya bila pergi servis kereta, kena check sekali dengan brake. Seterusnya, kerusi rawatan gigi. Okey, siapa yang pernah pergi klinik gigi pasti pernah duduk atas kerusi ni. Okey, jadi awak semua saya percaya pernah sebab kita ada rawatan pergigian ke sekolah. Jadi semua pelajar akan duduk atas ni, doktor akan cek. Jadi prinsip kerja ni alat ni doktor akan tekan saja. Okey, dia akan tekan saja, dia akan pam-pam dia tekan. Dia ada dua situ, satu untuk menaikkan, satu untuk menurunkan kedudukan kerusi. Jadi prinsip kerja benda ni pun adalah sistem jack hidrolik, iaitu menggunakan prinsip Pascal. Okey, dan ini adalah contoh-contoh lain, alat-alat lain yang menggunakan prinsip Pascal. Okey, backhoe, excavator kan. Ni dia akan menggunakan hidrolik, sistem hidrolik untuk kau pasir dia duduk je kat situ. Okey, mesin tu akan buat kerja, dia akan tarik. So dia guna sistem hidrolik. Towing. Kereta nak tarik, kalau aksiden ke apa dia akan towing, tarik kereta dah masuk parit, nak tarik keluar tu dia akan menggunakan sistem hidrolik. Lori tanah, isi tanah banyak-banyak sampai kat tempat dia tu, dia tak ada guna skop untuk buat turun pasir tu, tapi dia hanya perlu ini dia punya apa orang kata naikkan dia punya hidrolik dia tu, tolaklah tanah tu akan tertolak keluar. Jongkik sikit je, okey, tanah akan turun ke bawah. Yang ni biasanya kat hospital. Ni katil-katil hospital, katil-katil dekat bilik pembedahan, dekat ward-ward khas kan. Dia menggunakan katil yang menggunakan hidrolik juga untuk naikkan pesakit, turunkan pesakit. Pernah tengok tak? Di hospital kadang-kadang tu pesakit tu terlentang, lumpuh, dia tak boleh bangun, dia akan tekan, dia akan tekan di hujung katil ni, alat ni kat sini. Tekan, maka katil tu automatik boleh dibangunkan separuh kan. Pesakit tu boleh bangun separuh, boleh baring. Okay. So katil ni sebenarnya beribu-ribu lah harga yang mahal. Sekian saja berkenaan subtopik 5.1 dan 5.2. Jadi saya harap awak semua boleh fahamlah apa yang saya terangkan. Dan jika awak ada sebarang pertanyaan, awak tak faham ke, awak boleh direct WhatsApp dengan saya. Saya tak ada masalah. Okey? Terima kasih.